Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Welcome back to EasyFast. Baik, seperti tajuk dan thumbnail tu, ya. Perkara pertama yang kita perlu tahu, betul ke tak isi padu tak akan dapat bantuan? Dan yang kedua, kenapa tak perlu daftar padu? Kenapa hanya kemas kini? Jom ikuti video ni. Kita pergi pada perkara yang pertama. Benarkah sekiranya tidak mengisi maklumat dalam padu, anda akan tercicir daripada segala bantuan-bantuan kerajaan selepas 31 hari bulan Mac, selepas tamat tempoh? Okey, untuk persoalan ni aku nak bagi tahu satu jawapan supaya korang boleh faham dengan jelas, ya. Okey, tentang tak isi padu tak dapat bantuan bukanlah satu isu yang baru, ya. Semasa padu mula-mula diumumkan dulu pun, itulah antara jawapan yang terawal diberi oleh YB Rafizi Ramli, ya. Kalau tak isi padu tak dapat bantuan, ya. Jadi persoalan itu bukanlah persoalan yang baru sebenarnya, ya. Itu persoalan lama yang dah pun dinyatakan oleh YB Rafizi Ramli, ya. Antara lain petikan kata-kata beliau ialah kalau tak dapat bantuan nanti jangan salahkan orang lain kalau tak isi padu. Itu antara petikan kata-kata beliau. Jadi tak ada kebimbangan pun, aku rasa yang korang perlu risaukan tentang kenyataan tersebut ni, dengan berbaki beberapa hari lagi, lebih kurang seminggu lebih lagi je, ya, sebelum tamat tempoh untuk mengisi padu. Ya, perkara ini dibangkitkan sekali lagi oleh orang yang sama, YB Rafizi. Okey, jadi aku nak tanya korang semua, dekat mana kebimbangan anda? Adakah anda bimbang kerana anda tak mengisi padu lagi? Okey, kalau itu kebimbangan anda, aku nak jawab dalam persoalan yang kedua, ya. Kenapa tak perlu daftar? Kenapa perlu kemas kini? Kenapa tak perlu daftar tapi perlu kemas kini? Okey, perkara ni terungkai baru-baru ni, ya. Kalau selama hari ni kita dimaklumkan dengan orang yang mengemas kini maklumat dalam padu sekitar berapa juta je, tak sampai 10 juta pun. Tapi tiba-tiba muncul satu number baru, ya, sekitar 30 juta dah daftar dalam padu, ya. Apa maksudnya? Maksudnya pihak Kementerian Ekonomi dah memang mengutip data-data maklumat rakyat Malaysia ni daripada berbagai agensi. Dah terkumpul dah. Cuma apa yang perlu rakyat Malaysia buat sekarang ni ialah mengemas kini saja, ya. Kemas kini, update untuk mengesahkan apa yang ada tu betul ke tidak, ya. Dan antara lain memberi option, pilihan kepada rakyat ni nak mengemas kini ke tidak, ya. Sebab kerajaan tak boleh nak paksa rakyat untuk membuat perkara ni, ya. Tapi itulah sebabnya. Kalau kita rasa kita nak mengemas kini, kita diberi pilihan untuk mengemas kini. Tapi hakikat yang sebenarnya data kita dah memang ada dah, dalam perkara data utama tu, padu, ya. Cuma tinggal kita nak mengemas kininya ataupun tidak saja, ya. Dengan bertujuan untuk kita mengesahkan data yang ada tu betul ke tidak, dan sekiranya tidak ada data, kita isi data kita, ya, termasuk maklumat bank, pengecaman wajah dan sebagainya, ya. Itu antara lain keperluan untuk mengemas kini padu. Bukan daftar padu. Daftar tak payah daftar, nama kita dah ada dah sebenarnya. Kita tinggal nak kemas kini. Kan mengemas kini maklumat dalam padu itu, ya, secara tak langsung kita dah verify kita punya identiti, ya, mengesahkan identiti, pendapatan, tanggungan hutang, ya, maklumat pendapatan dan sebagainya keseluruhan, ya, untuk Kementerian Ekonomi, itu dia. Jadi secara umumnya aku nak maklumkan kita dah memang ada dah dalam padu itu. Cuma untuk verify ataupun tanda kita mempersetujui, ya, kita kemas kini, ya. Dan ada concern kat situ, tanggungjawab data ialah tanggungjawab kita sendiri, ya. Maksudnya kita bersetuju untuk kita beri data dan maklumat kita ni, ya, dan kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa sekiranya berlaku apa-apa, ya. Itu dia. Harap semua faham, ya. Dan tentang bantuan, adakah sungguh tak dapat bantuan sekiranya tidak mengisi padu? Okey, jawapan dia macam ni. Seperti yang diperkatakan oleh YB Rafizi Ramli sejak dahulu lagi, sejak pertama kali padu ni dilancarkan, itulah kata-katanya, ya. Dan itulah antara lain objektif padu ni, untuk mengenal pasti penerima-penerima bantuan dan subsidi yang benar-benar layak untuk menikmati subsidi dan bantuan tersebut, ya. Tapi adakah benar kebenaran itu? Yang itu kita kena tunggu lepas 31 Mac, ya. Bagi yang belum mengisi lah, bagi yang belum mengisi kita tunggu adakah betul bantuan-bantuan akan disekat, ya, sekiranya tidak mengisi padu, ya. Yang itu kita buat masa sekarang ni kita cuma dengar kata-kata saja dan kita tak nampak lagi kesahihan ianya akan berlaku macam tu, walaupun ia diperkatakan sedemikian rupa. Okey, mudah je sebenarnya, ya. Nak ataupun tidak, ya, sedar ataupun tidak, ya, data kita dah memang ada dah dalam perkara data tu, ya. Macam aku cakap tadi, tunggu untuk kita verify saja. Bila kita verify, kita isi serba yang patut, ya, menandakan kita bersetuju untuk maklumat kita ni diambil, itu saja. Dan berkenaan dengan bantuan, ya, aku recap sikit. Bagi pandangan aku, ya, kalau kerajaan nak menghentikan bantuan atas sebab kelayakan seseorang penerima ni sama ada betul-betul layak ataupun tidak, sebenarnya data itu mereka boleh perolehi daripada agensi-agensi yang dah ada sekarang ni. Cuma perkara data utama ni diwujudkan untuk betul-betul orang cakap menyelidik dengan lebih mendalam, ya, tentang perincian seseorang ni, ya, termasuk hutang, tanggungan, pendapatan,
malah akaun bank juga diminta, malah pengecaman wajah pun diminta, ya, serba-serbinya diminta. Jadi pada aku memang wajar lah kalau ada rakyat yang orang kata bimbang, ya. Sebenarnya tak salah untuk kita bimbang, sebab kita ada hak untuk bimbang kerana data itu data kita, maklumat kita, dan kita pun takut data itu pergi ke mana-mana saja, ya. Dan tak ada jaminan yang betul-betul jaminan mengatakan data itu akan sepenuhnya selamat dan tidak akan jatuh ke tangan pihak-pihak yang tak sepatutnya, ya, seperti pengutik hutang, bank dan sebagainya, ya. Itu dah perkara dah. Jadi untuk mengisi maklumat padu ni terpulang kepada anda, dan kerajaan tidak memaksa pun. Itu pasal bukan jadi satu perkara yang mandatory, kalau mandatory semua diwajibkan. Ini tidak diwajibkan, tapi kita dimomokkan dengan sekiranya tak mengisi padu tak dapat bantuan. Okey, persoalan besarnya dekat sini aku nak soal lah, kan, banyak sangat kebantuan yang kita terima. Okey, jadi bagi yang nak mengisi padu, korang boleh klik link, ya, dekat padu.gov.my, ya, dan bolehlah isi, ya, tak ada halangan pun nak isi, boleh isi, ya. Tapi bagi aku bantuan korang boleh nyatakanlah sendiri bantuan apa yang korang terima dan korang harapkan sangat, ya. Bagi aku semuanya tertakluk pada budi bicara lah, ya. Kalau nak bagi bantuan, bagi sajalah tanpa perlu nak mengisi padu, kan. Tapi kalau dimomokkan dengan sedemikian rupa, tak isi bantuan, tak isi padu, tak dapat bantuan, well, nampak sangat lah ianya suatu bantuan yang sangat bersasar, sangat detail, ya, dan bukan semua orang akan dapat, ya. Jadi tak perlu risaulah. Kalau kita layak, kita akan layak lah ke mana pun, ya. Kalau kita tak layak, isilah padu pun kita tetap tidak akan layak, ya. Jadi untuk isi padu boleh isi, ya, tak ada halangan dan tak ada paksaan, dan kalau tak nak isi pun hak masing-masing, ya. Itu dia, tak perlu risau. Bagi aku tak perlu risau isu ni. Isu ni dah lama dah sebenarnya, tak isi padu tak dapat bantuan. Ayat tu dah lama, dah basi dah keluar daripada mulut Wabi Rafizi Ramli. Well, macam mana pun dah dekat-dekat nak tarikh tamat ni, muncul lagi perkataan tu, Okey, semoga jelas. Cerita je dah, ya. Mana rasa nak isi, mana rasa mementingkan privacy dan sebagainya, tak nak data apa semua, tu terpulang hak anda. Okay, see you guys, bye bye.